Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati Tok Batin, Datuk Jamil, rombongan daripada Yayasan Kemajuan Islam Perak, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya pertama kali masuk ke kampung Piah ini, pos Piah ini. Saya ingat tadi dekat tapi jauh. Jauh daripada Ipoh. Saya turun pukul 4 petang. Baru sampai, keretanya sangkut di jalan sana. Tetapi saya minta sama Tuhan, saya mau buat baik, datang jumpa orang kampung Pos Piah. Tiba-tiba kereta boleh naik, tak boleh sangkut. Itu tandanya Tuhan gembira sama kita jumpa malam ni. Saya rasa amat gembira. Saya tanya orang tadi, di kampung apa satu, dia kata masih jauh encik, masih jauh lagi. Encik pergi mau karaoke ke? Dia cakap saya masuk, pergi karaoke ke? Ya, karaoke. Ya, malam ni kita karaoke. Sudah lama tidak menyanyi, kita karaoke malam ni. Satu lagu saya mau nyanyi pada tuan-tuan dan puan-puan. Firasat nun jauh, lebih baik datang lihat, melihat nun jauh, baik datang dekat. Melihat orang dari jauh, baik selidik dulu. Hai, jangan suka nak mengata orang tak berdosa, bersangka buruk. Jangan sesekali mengumpat, mengata atau hasad dengki. Berbakti tak kira tua muda, berbudi berpada-pada, berbuat baik sesama insani, tak kira keturunan. Berbuat baik sesama insani, tak kira keturunan. Berbuat baik sesama insani, tidak kira keturunan. Sama ada tuan-tuan jauh di Pos Piah ataupun di Ipoh, kita sama saja tuan-tuan. Kita sama saja. Apabila pihak kerajaan negeri, pihak Datuk Jamil, pihak Datuk Azhar kata, dia kata, Datuk tolong pergi ke Pos Piah, kita jumpa saudara-saudara kita. Saya kata, insya-Allah saya akan datang, walaupun jauh saya akan datang. Sebab kita ini adalah satu rumpun, kita satu bangsa. Tidak ada satu pun yang hebat daripada kita. Semuanya sama tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu dia kata, lagu ni tadi telah menyebut, senyanyi lagi. Dia kata apa? Melihat nun jauh, baik datang dekat. Selama ni hanya kita mendengar Pos Piah, Pos Piah, Pos Piah. Sekarang kita datang sendiri melihat.
Bagaimana kehidupan tuan-tuan? Saya akan bawa suatu cadangan kepada pihak kerajaan negeri. Bila melihat jalan-jalan yang teruk tadi, perbaikilah. Perbaikilah mana-mana jalan yang teruk sampai kereta saya pun sangkut. Inilah yang boleh saya bawa nanti balik ke Ipoh. Saya mau cakap dengan Menteri Besar, ada sedikit peruntukan turunlah untuk baik pulih jalan supaya tuan-tuan mudah pergi ke Sungai Siput dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, antara kita dalam ini, antara kita di depan ini, ada yang Muslim, ada yang bukan Muslim, ada yang Islam dan ada yang tidak Islam. Yang Islam kita kena menghormati mereka yang bukan Islam, dan yang bukan Islam kena menghormati orang yang Islam. Yang kita tidak mahu perpecahan yang menyebabkan kita lemah kerana kita berpecah. Sama-sama kita bergaduh. Orang yang masuk Islam, dia kena hormat keluarganya walaupun keluarganya tak masuk Islam. Islam tidak memutuskan hubungan persaudaraan walaupun dia masuk Islam. Sebab tu dia kata tadi lagu apa dia sebut, melihat orang dari jauh, baik selidik dulu. Jangan kita suka mendengar fitnah yang menyebabkan kita bergaduh, berkelahi. Melihat orang dari jauh, baik selidik dulu. Selidik dulu. Jangan terus menuduh, jangan terus mengata, jangan terus kita mencaci walaupun dia bukan Islam, walaupun dia tidak Islam. Jangan kita mencaci. Orang Islam menghormati orang lain, dan orang yang bukan Islam juga bagi saya menghormati kita. Inilah hidup. Saya tahu di sini semua ada Islam dan ada yang tidak Islam. Hormat menghormati. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkawan dengan orang bukan Islam. Rasulullah buat kenduri, dia panggil orang bukan Islam. Dia tidak memulaukan orang bukan Islam, tapi dia hidup aman damai. Rasulullah pernah menyembelih kambing, sembelih kambing bagi makan kepada orang bukan Islam, nak menunjukkan bahawa inilah Islam yang sebenar, menghormati orang lain. Kita tidak boleh bergaduh sama-sama dengan orang lain. Yang menyebabkan negara kita hancur disebabkan kita bergaduh, berkelahi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang ada di hadapan saya ada RM30 sekarang. Saya akan tanya nanti soalan, kalau boleh jawab dia dapat RM10. 3 soalan RM30. Saya mau tengok dulu ada tak dalam dompet ini. Ada. Dengar elok-elok, nanti saya soal. Boleh jawab, angkat tangan, datang kemari. Ya, kita tak mau serius, kita santai. Nanti lepas ceramah ada makan lagi. Baik. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan orang kafir. Berperang dengan orang Quraisy. Orang Quraisy kalah. Tentera Islam hanya 300 orang. Tentera Quraisy kafir ada 1000 orang.
Rasulullah menang, Nabi Muhammad menang. Dia tawan orang-orang yang bukan Islam, tetapi dia tidak mencaci orang yang dia tawan. Orang bukan Islam yang kalah, dia bukan caci, dia bukan maki, dia bukan marah. Dia bagi 3 pilihan kepada orang yang kena tawan. Yang pertama, dia suruh masuk Islam. Dia tak paksa, tapi dia suruh masuk Islam. Orang-orang kafir yang menang, yang kalah dengan Nabi. Yang kedua, kalau dia tak nak masuk Islam, orang yang bukan Islam tadi, dia kena mengajar orang Islam. Orang-orang bukan Islam masa tu, tuan-tuan, hebat, ilmunya hebat, ilmu sejarahnya hebat, ilmu sainsnya hebat, maka disuruh mengajar orang Islam. Yang ketiga, kalau masuk Islam pun tidak mau, mengajar pun tidak mau, yang ketiga, dia kena bayar cukai kepada orang Islam, pada Nabi SAW dan sahabat. Ini menunjukkan bahawa Islam bukan agama memaksa orang masuk Islam. Islam bukan paksa orang masuk Islam. Tak masuk Islam itu hak, tuan-tuan. Orang Islam tidak boleh paksa, you mesti masuk Islam, kamu mesti masuk Islam. Kalau kamu tak masuk Islam, kami pulau kamu. Tidak. Kita tidak boleh paksa orang masuk Islam. Yang Nabi paksa, orang tu sudah Islam, dia kena paksa sembahyang kalau sudah masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, kena paksa dia puasa. Tapi kalau dia belum masuk Islam, kita tidak boleh paksa dia masuk Islam. Inilah cantiknya Islam. Sebab itu saya minta kepada kawan-kawan saya, tengok ada yang pakai tudung, ada yang pakai tudung, barangkali dia sudah Islam, kita jangan menghina mereka-mereka yang belum masuk Islam. Kalau mereka sakit, pergi ziarah. Nabi pernah pergi ziarah orang yang bukan Islam sakit, Nabi ziarah. Nabi Muhammad ziarah orang yang bukan Islam tapi sakit. Sebab tiap-tiap hari ada seorang wanita yang meletakkan benda tajam di jalanan Nabi. Bila Nabi berjalan, luka kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Tiap-tiap hari Nabi berdarah kakinya, orang letak duri. Suatu hari Nabi berjalan, tiba-tiba sudah tidak ada darah. Orang tidak letak lagi duri di jalanan, Nabi tak kena darah. Nabi pergi bertanya, mana orang yang bubuh duri? Hari ini kaki aku tidak berdarah, mana orang yang bubuh duri itu? Lalu orang berkata, wahai Rasulullah, dia demam, dia sakit. Rasulullah pergi ziarah seorang wanita yang bubuh duri tiap-tiap hari. Orang tua tadi bertanya kepada Nabi, kamu siapa? Rupa-rupanya Nabi kata, saya Muhammad, saya yang bawa Islam, saya Muhammad. Aku yang bubuh duri tiap-tiap hari kepada kamu. Bila mana kamu tak kena duri, hari kamu ziarah aku, kamu lihat aku. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya wanita tadi masuk Islam kerana terpikat dengan kecantikan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dia tak marah. Orang bukan Islam buat dekat dia, dia tak marah. Tapi dia kawan baik dengan orang bukan Islam. Dia anggap saudara dia, sahabat dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebab itu saya kata, yang menyebabkan kita tak kuat, yang menyebabkan kita runtuh, yang menyebabkan kita berpecah, kerana mulut kita. Mulut. Saya nak tanya tuan-tuan, yang tajam apa dia? Yang tajam apa dia?
Yang tajam bukan pisau, yang tajam bukan parang, yang tajam bukan golok, tapi yang tajam ialah lidah. Lidah tajam. Betul tak kalau saya cakap dengan lidah ini kita boleh bergaduh? Bukan pisau yang tajam, bukan golok yang tajam, bukan parang yang tajam, tapi pisau. Tetapi lidah yang tajam. Kita bergaduh kerana kita kata dekat orang. Mentang-mentang kita Islam, kita menghina orang bukan Islam. Akhirnya kita bergaduh. Sebab mulut kita tak jaga. Kita bangga dengan kedudukan kita. Kita ada kereta, kita hina orang tak ada kereta. Kita ada motor, kita hina orang tak ada motor. Akhirnya kita bergaduh disebabkan mulut kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebab itu dalam Islam, orang yang bergaduh tidak ada tempat dalam syurga. Yang menyebabkan kita bergaduh kerana lidah. Kita tak boleh simpan lidah kita daripada mengumpat, hina, mencaci orang. Sebab tu lagu tadi dia menyebut melihat nun jauh, lebih baik datang dekat. Melihat nun jauh, baik datang lihat. Melihat orang dari jauh, baik selidik dulu. Kalau saudara kita sakit, tuan-tuan, rumah tuan-tuan barangkali dekat-dekat di Puspiah ini. Saya tak tahu masyarakat tuan-tuan bila mana ada orang sakit pergi ziarah ataupun tidak. Saya tahu orang-orang masyarakat tuan-tuan ini di segi perubatan tradisionalnya bagus. Kami di bandar pun kadang-kadang datang rumah masyarakat tuan-tuan untuk dapatkan ubat. Apa salah kita pergi ziarah orang sebelah rumah kita sakit walaupun dia bukan saudara kita? Apa salah kalau orang sebelah rumah kita sakit, kita pergi ziarah walaupun dia bukan orang agama kita? Apakah sakit itu datang daripada dia ataupun datang daripada Tuhan? Siapa yang bagi sakit? Siapa yang mengurniakan sakit? Siapa yang bagi dia sakit? Kita tidak mau sakit, tapi Tuhan bagi. Maka berkewajipan kepada kita pergi ziarah orang sakit. Sebab itu dalam Islam, orang yang ziarah pesakit, orang yang pergi ziarah pesakit, malaikat minta ampun pada Allah. Katanya, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, kamu ampunkan orang ni sebab dia pergi ziarah orang sakit. Pergi ziarah. Dan apabila dia mati, kata Nabi SAW, apabila orang mati kena pergi ziarah walaupun orang mati itu bukan Islam. Apatah lagi kalau sama-sama Islam. Saya pernah jadi wakil rakyat, ahli yang berhormat. Ada Cina, ada orang asli, ada orang India, ada Melayu, ada orang Siam. Kalau mati, saya pergi. Cuma kalau India mati, saya tak baca Fatihah. Dia tak pergi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nanti dia bangun, dia akan cakap, saya bukan Islam, kenapa kamu baca Quran? Nanti matanya jegi buka, jangan baca Quran. Kita pergi tunduk. Sudah memadai kita menghormati jenazah. Sebab itu saya katakan tadi, yang baik kepada kita bukan pakaian kita. Yang baik kepada kita bukan kekayaan kita. Yang baik pada kita ialah hati. Kalau hati baik, semua baik.
tuan-tuan jangan bimbang kalau hati kita baik. Sama ada tuan-tuan masyarakat kampung atau bandar, kalau hati baik semua orang baik dan semua orang suka. Kalau tok batin tak baik pun orang tak suka kat tok batin. Kami di luar sana dipanggil ketua kampung, tok batin ketua kampung. Ketua kampung ni semuanya kena buat, ya Allah, siapa sakit dia kena pergi. Kalau tok batin tak pernah pergi ziarah orang sakit, tok sah lantik dia jadi tok batin. Dia kena tahu ambil berat, walaupun dia bukan Islam ataupun dia Islam, dia kena ambil berat sebab tugas dan tanggungjawab. Kalau Datuk Azhar bertanya kepada saya, kalau Datuk Jamil nanti bertanya kepada saya, tuan-tuan, adakah lepas ini bila kami jemput Datuk lagi masuk ke pos piah ke, pos kima ke, pos apa ke, di Gerik ke, tempat masyarakat tuan-tuan berada di pedalaman jauh ni pertama kali saya mari tempat tuan-tuan, tempat yang jauh ini. Kalau mereka bertanya kepada saya, lepas ni mau datang lagi ke tempat yang teruk macam ni, saya kata demi dakwah dan demi saudara, saya akan datang lagi insya-Allah untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab persaudaraan dan kasih sayang. Saya ucap terima kasih kepada Kadir Yayasan Kemajuan Islam Negeri Perak kerana jemput saya. Ini pengalaman pertama saya, tuan-tuan. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, ini pengalaman pertama saya berdakwah di pendalaman yang macam ni. Saya masuk tadi di Pedal Lasah, tengok-tengok kawasan Jalan Raya Balak, tempat laluan Balak. Saya kata, ya Allah, sampai ke aku, ya Allah, takutnya, ya Allah, takut tak sampai. Tuan-tuan dah tunggu. Nu dekat belakang nu penuh nu. Tu kerusi-kerusi, penuh lah kerusi tu. Penuh kat belakang tu. Tuan-tuan tak nampak siapa di belakang tu? Malaikat-malaikat berada di belakang. Saya respect tuan-tuan. Hujan pun tuan-tuan mari. Hebat. Cuma saya minta hujan turun jangan lebat sangat, nanti tersangkut saya tak boleh balik. Ya, sebab saya bawa kereta. Kalau bawa kereta yang apa panggil? Kereta yang besar tu tak apa, ini kereta kecil. Helak tu tak apa. Dia tinggi, dia boleh lalu jalan-jalan macam tu. Tapi saya bawa Camry. Besok kena pergi workshop. Camry itu kena workshop. Saya akan minta kalau dekat Datuk Jamil, kalau rosak Datuk Jamil kena bayar. Teruk tuan-tuan, teruk. Tadi saya jumpa dengan dua orang tuan-tuan naik motor. Saya kata nak pergi ke pos piah. Bila sangkut, dia beritahu sama orang di sini ada kereta sangkut, itu kereta saya. Mereka mau tolong tadi, nasib baik saya tengok ada satu kereta, macam mana dia boleh naik tak sangkut. Jadi saya punya pemandu patah balik ikut itu kereta. Maknanya dia pengalaman. Orang sini pengalaman naik Protong Saga tadi. Saya ikut belakang dia boleh naik. Yang bestnya, orang yang lalu yang tepi-tepi jalan, bila saya tanya mau pergi pos piah, oh encik jauh lagi encik. Rupa-rupanya orang di sini semua baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Bercakap elok encik, jauh lagi encik, ada lagi 5 kampung encik kena lalu. Cuma dia heran bagaimana kereta cantik itu mau pergi tempat macam ni. Mana saya tahu. Ya, itu Cik Datuk Jamil sudah terkenal sama saya. Dia kata dekat saja. Saya bawa kereta pukul 4 saya turun daripada Ipoh tuan-tuan, 4 jam baru sampai. Daripada Ipoh sampai Kuala Lumpur pun 2 jam lebih, tapi sampai ke sini 4 jam. Paling jauh.
Iya, tapi kalau ada rumah cantik malam ni, saya tak nak balik di Ipoh. Mau tidur di sini saja. Baik. Saya nyanyi lagi satu lagu. Boleh? Sukanya. Siapa sini pernah tengok Ustaz Kazim? Yang Muslimnya. Kita tengok ada Exro tadi. Di rumah ada satu kampung apa ada Exro. Kalau dia ada Exro, dia boleh tengok Ustaz Kazim. Ustaz Kazim itu adik saya. Dia pandai menyanyi. Tak apa, kita nyanyi malam ni sambil-sambil kita gembira. Kita menyanyi, hiburkan hati. Satu lagu. Tuan-tuan kenal P. Ramlee? Dia pernah datang kemari? Dia pernah datang rumah tuan-tuan dalam TV. Saya kalau ceramah, saya suka nyanyi lagu P. Ramlee. Sebab lagu P. Ramlee ni anak-anak kecil pun dia boleh hafal. Lagu sekarang orang tak boleh hafal. Kalau suami isteri bergaduh, nyanyi lagu P. Ramlee. Duduk dalam bilik sama suami isteri bergaduh, mau cakap tak mau, nyanyi lagu P. Ramlee. Apa lagunya? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Pernah dengar lagu tu? Sedangkan lidah lagi tergigit. Apa maksudnya? Lidah dengan gigi dekat-dekat, itu pun tergigit. Ini kan pula suami isteri. Suami mau tengok Gusti, isteri mau tengok cerita P. Ramlee berkelahi tak bercakap. Macam mana mau cakap malam-malam tidur sebelum tidurnya? Sedangkan itu si perempuannya. Sedangkan lidah itu perempuan lagi tergigit, apa pula suami isteri. Suaminya akan jawab, buayangku ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Nanti anak ketuk bilik, mak bila beli radio, dia ingat itu radio punya lagu. Rupa-rupanya mak dan bapaknya nyanyi dalam bilik. Suami isteri mesti bergaduh punya. Tak besar kecil mesti berkelahi. Sama ada dia orang Islam ataupun tidak Islam. Kalau dia orang Islam, kalau suami isteri bergaduh, tolong berzikir. Yang Islam cuba ikut saya. Allah. Cuba ikut yang Islam. Allah. Allah. Ya Allah. Yang Islam kuat-kuat. 1, 2, 3. Allah. Tak dengar? Allah. Allah. Ya Allah. Zikir dapat pahala bagi yang Islam. Kalau berkelahi suami isteri, berzikir jadi baik. Ya. Tapi ada orang kelahi-kelahi lari ke Sungai Siput, 3 hari baru balik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baik. Tadi nyanyi lagu P. Ramlee. P. Ramlee seorang penyanyi dan pelakon. Orang suka dia menyanyi dan orang suka dia berlakon sebab banyak iktibar.
Dia menyanyi pun bukan menyanyi lagu yang tak elok, semua lagu nasihat. Orang suka P. Ramlee sebab dia menyanyi senyum. Sebab tu kita mesti senyum. Senyumlah, senyumlah, alhai. Oh, pandainya di sini. Saya ingat tak tahu, rupa-rupanya tahu. Senyumlah, senyumlah, alhai. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Sebab tu kita mesti senyum, tuan-tuan. Saya datang tadi walaupun saya takut sebab kereta lekat, kereta sangkut, saya takut tak sampai, hatinya mendebar. Tapi bila saya sampai, saya senyum. Bila saya sampai tadi, tuan-tuan bangun, saya senyum. Saya suruh tuan-tuan duduk, senyum. Senyum. Tak perlu kata tak perlu kata apa-apa, senyum. Tak kira kamu orang Islam, tak kira kamu aku Islam, kamu Islam, kamu tidak Islam, senyum. Sebab itu P. Ramlee dia buat lagu senyum. Orang suka lagunya sebab P. Ramlee senyum. Saat yang bahagia datang sekejap saja, senyum. Lagu sekarang tak senyum. Cinta sate, cinta bersama. Itu anjing pun lari dengar. Babi pun lari dengar. Tuan-tuan, di Amerika orang tanam jagung. Orang tanam jagung dan orang tanam inilah biji-bijian ni, tanam ladang jagung. Belum sampai jagung besar, babi masuk. Babi masuk dalam ladang jagung, ladang gandum tadi, babi masuk. Makan habis jagung-jagung, belum tua jagungnya sudah dimakan oleh babi. Dan pekerja-pekerja ladang tak sempat nak ambil buah nak makan. Babi makan dulu. Maka mereka bermesyuarat bagaimana nak menghalau babi jangan makan jagung. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka tu tembak. Bila tembak, babi tunjuk perasaan, demonstrasi. Lagi banyak babi masuk. Rupanya babi di Amerika ada ijazah, pandai-pandai kata. Seorang kata yang kedua, kita makan racun, kita bubuh racun supaya babi tak masuk makan. Bila babi masuk, ketuanya kata pergi, oi geng, kita ada racun di sini, jangan makan ini racun. Pandai babi di Amerika rupanya. Dia bubuh racun di situ, babi pergi tempat lain. Habis jagung dimakan, tuannya tak sempat makan jagung. Yang ketiga, pasang perangkap, ya, jaring dan sebagainya. Ketua babi pergi dulu. Dia kata apa? Oi, jangan pergi geng, ada perangkap di depan. Tak boleh buat apa-apa. Semua babi pandai-pandai di Amerika. Tiba-tiba seorang tua, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, wahai ladang, wahai tuan-tuan ladang jagung, saya syorkan kita pasang lagu Michael Jackson. Kita pasang kaset, buka kaset, dan kita ada itu speaker kan, kita panggil corong itu speaker. Kita hala ke ladang babi, ladang jagung.
halakan godang jagung, kita pasang lagu Michael Jackson. Rupa-rupanya adik-adik, tuan-tuan, bila mereka pasang lagu Michael Jackson, babi lari. Oh, ada black, oh, lari babi. Nampak babi masuk, pasang lagu. Kan Michael Jackson macam tu. Lari babi, tuan-tuan. Apa story cerita ni? Barang siapa suka lagu-lagu yang macam ni, lagu yang tak tentu arah macam ni, dia lebih teruk daripada babi pun tak suka lagu macam tu. Tiba-tiba manusia suka. Babi kata, tak malu dekat aku. Betul kamu? Babi kata, babi takut lagu Michael Jackson, kita suka lagu Michael Jackson, lagu rock. Bukan tak boleh lagu, boleh, tapi lagu yang menyedarkan kita, seperti mana lagu P. Ramlee tadi. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Baru teguh peribadi kalau suami isteri orang yang baik. Kalau bergaduh sikit-sikit, kesalahan isteri sikit-sikit, maafkan saja. Kesalahan jiran sikit-sikit, maafkan saja. Yang penting senyum. Hidup bahagia, tuan-tuan, kita senyum. Orang yang senyum, dia punya wajahnya berseri-seri. Saya tengok akak daripada tadi senyum, berseri lagi tu tengok. Tu akak yang pakai baju purple tu, senyum daripada tadi. Giginya putih semerbak mawar. Senyum. Sebab tu saya minta tolong kepada orang Islam, orang Muslim yang ada di sini. Kita hormat saudara kita yang bukan Muslim. Jangan kita hina mereka. Mereka juga saudara kita. Islam tidak menyuruh kita menghina orang bukan Islam. Islam suruh kita tolong menolong di antara satu sama lain. Nak dengar nyanyi lagi? Baik. Lagu yang ketiga. Tentang hormat kepada ibu dan bapa. Dengar elok. Kalau kita nak bahagia, sama ada kita orang Islam ataupun tidak, kita kena hormat ibu dan ayah. Cuba adik-adik angkat tangan, tuan-tuan angkat tangan. Siapa ayah sudah tidak ada? Ayah sudah mati. Cuba angkat tangan. Alhamdulillah, tak ada, tak ramai. Cuba angkat tangan ibu yang dah meninggal. Oh, ibu dah, ya, Masya Allah. Tu ibu ada lagi sebelah, dia angkat tangan juga. Ya, ibu sudah tidak ada. Mereka dalam kubur. Saya, tuan-tuan, saya cerita, kita santai malam ni. Ayah saya mati, saya berumur 8 tahun. Kecil lagi, baru darjah 2. Ustaz Kazim, adik saya, baru 8 bulan. Kami tidak ada ayah. Waktu kami kecil sudah jadi anak yatim. Tapi kami boleh berjaya, tuan-tuan, sebab kami kata kemiskinan tidak menghalang kami untuk berjaya. Tuan-tuan berada di pendalaman, adik-adik, anak-anak ni, jangan jadi alasan kami orang jauh pendalaman, kami tidak mau berjaya. Jangan. Sepatutnya adik-adik yang ada di hadapan ini cabaran kepada adik-adik.
Kerajaan buat macam-macam, sekolah dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan. Ada asrama orang asli di Ipoh. Adik-adik ambil berat benda ni. Ambil kesempatan benda ni. Jangan kita anggap mak aku miskin, mak aku hidup di pendalaman, aku pun nak jadi miskin. Tidak. Walaupun kami anak yatim, tapi kami boleh berjaya. Kerana kami tidak menganggap kemiskinan. Saya pun orang kampung, tuan-tuan, jauh di Batu Kurau. Saya orang Batu Kurau, jauh, pendalaman. Jalan masa tu susah, tapi kami tidak menjadikan kesusahan dan jauh pedalaman untuk kami tidak berjaya. Saya nyanyi lagu bagaimana kami kehilangan ayah, kami kehilangan ibu. Di pondok kecil, di pantai ombak berbuih putih, beralun-alun. Di suatu hari ibu berkata, jaga adikmu, ibu kan pergi jauh. Ku pandang wajah ibu, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Duhai abangku, kemana ibu? Ku sayang ibu, ku cinta ibu. Wahai abangku, kemana ibu? Ku sayang ibu, ku cinta ibu. Wahai adikku sayang, jangan menangis. Ibumu pergi menyahut seruan ilahi. Tapi ingatlah adikku, pesanan ibu, belajar berusaha walau di mana jua. Padamu Tuhan aku bermohon, dosa ibuku Engkau ampunkan. Ku iring doa, rahmati ibu, tempatkanlah ibu bersama kekasihmu. Oh ya Tuhan, ampuni dosa ibu dan ayahku. Orang Islam kalau dia datang dengan ceramah macam ni, saya tengok yang pakai tudung, kalau dia datang dengan ceramah macam ni,